Satu daripada perkara yang berkaitan dengan ADHD yang saya beri perhatian adalah berkaitan dengan faktor genetik. Kerana bila ADHD berkait rapat dengan genetik, bermakna saya mungkin menerimanya daripada ibu bapa dan saya juga boleh mewariskannya kepada anak-anak. Kita boleh rasa sedih kalau kita fikir benda tu, tapi pada masa yang sama kita boleh move on dan memanfaatkan maklumat berkenaan untuk lebih peka tentang keadaan keluarga kita dan membantu intervention diagnosis sekiranya perlu. Kalau saya mulakan daripada atas dululah, maknanya saya dan ke atas, of course tidak ada sesiapa yang boleh melakukan diagnosis kepada orang yang dah tak ada kan. Tapi di sebelah keluarga, maksud dia susu galur bapa saya ada second cousin yang telah pun lebih awal daripada saya menerima diagnosis dengan ADHD. Saya juga berharap agar salah seorang daripada abang saya berpeluang di tanah air jauh, nak bantu pun susah untuk mendapat akses ADHD untuk beliau dan anaknya. Dan pada masa yang sama juga saya mula berfikir tentang pattern keluarga kami. Kami adik-beradik 5 orang. Kami tak jarang sangat bergaduh ataupun berselisih pendapat. Bercakaran ke, ingat lagi arwah opah pernah cakap, opah ni maksud saya mak kepada mak saya lah. Dia kata, koma ni adik-beradik 5 orang lelaki tapi tak pernah gaduh. So family kami aman damai, tetapi saya dapat merasakan yang emotional regulation dalam keluarga kami, dalam adik-beradik kami ni a bit challenging. So kalau kecil hati ke berasa hati ke tu, dia boleh lama sikit lah berlarutan, mengambil masa untuk tone down. Saya sendiri pun seorang yang pendendam. Kalau ada orang kata benda yang sangat menyakitkan hati tu, saya mungkin maafkan, tapi it's hard to forget. Dan anda boleh nampak lah dalam buku-buku saya, benda-benda yang berlaku 30 tahun sudah, 40 tahun sudah, saya boleh ingat dia punya detail tu. It can be a good thing, it also can be a bad thing kan. Saya ni sedang dalam perjalanan balik daripada menghantar anak ke sekolah. Kalau difikirkan kami adik-beradik ni juga, saya fikirlah kami adik-beradik ramai yang susah nak maintain kerja yang sama untuk satu tempoh yang lama. Very struggle financially. Kami bukanlah keluarga orang senang ke. Dan saya sendiri pun termasuk dalam kategori yang sama, bertukar-tukar kerja. Dan benda tu sekali-sekala fikir tu rasa sedih jugalah, macam kesian mak dengan abah. Kalaulah ya anak-anak tu macam anak family lain, berkerjaya dengan baik, kelulusan universiti ke apa semua tu, mungkin tak berapa sangat lah dalam family kami. Tapi of course saya sangat bersyukur, saya tak pernah membayangkan keluarga lain ke, adik-beradik lain ke. Itulah adik-beradik yang saya sayang, dan itu antara kesedihan saya bila saya mengambil keputusan untuk tinggal di luar negara, rindu pada adik-beradik. Tapi saya fikirkan itu, bila saya menerima diagnosis sebagai ADHD, saya fikirkan tentang adik-beradik saya. Begitu juga dengan abah sendirilah. Seorang yang pendiam, berbeza daripada orang lain. So adakah abah juga adalah seorang ADHD? Saya tak pasti. Tapi memikirkan tentang masalah rokok, kesukaran untuk regulate emosi berkaitan dengan lifestyle, pemakanan, dan kita sedia maklum bila mana faktor ADHD ni tak diberikan perhatian, maka masalah-masalah kesihatan tipikal, metabolic syndrome, diabetes ke, darah tinggi, kolesterol, semua benda tu akan diperhatikan secara in silo. Kita tak combine benda tu dengan melihat faktor ADHD di belakang. Dan itulah sebabnya juga mengapa
data menunjukkan orang ADHD mengalami pengurangan life expectancy tu sehingga beberapa belas tahun, meaning that kalau you ada ADHD dan you tidak menerima intervention, you are at a higher risk to die young, early kan. Cantik bendera belakang kan. Okey, oleh kerana saya sudah pun menerima diagnosis ADHD, maka ia mungkin tersumbang kepada saya secara warisan daripada susur galuh sebelah abah. Itu antaranya lah. Tapi yang paling penting dalam isu ini ialah saya amat berharap agar abang saya dan anaknya boleh mendapat akses kepada assessment ADHD di tanah air dan menerima intervention yang diperlukan. Kesian. Lagi sedih kalau fikir anak-anak saudara lah saya dalam sistem sekolah dekat Malaysia tu. Asyik kena marah saja kan. Padahal bukannya budak nakal, bukannya budak jahat. Tapi tak boleh duduk diam. Waktu rehat tak boleh bercakap. So can you imagine budak-budak sekolah rendah waktu rehat dah lah dalam kelas kena kontrol. Waktu rehat tidak dibenarkan bercakap, makan saja. Jadi adalah di kalangan anak buah saya yang tak boleh handle that kind of restriction dan akibatnya menjadi sasaran kemarahan guru sepanjang masa. Kena marah saja kerjanya. Dan itu antara masalah dalam masyarakat kita sebab it's very convenient untuk kita marah-marah orang, lantaklah sepanjang hayat anak kita ke, anak murid ke. It's easier to be angry with someone rather than to see the big picture. Kemudian pada masa yang sama jugalah kalau saya fikirkan hal itu boleh diwariskan kepada anak-anak. Saya tak boleh nak cop lah anak yang ni ke ada masalah ke, tapi saya akan reflect balik. Kami diuji dengan anak-anak yang very strong character. Bila ada pendapat tu kuat. Bila mereka melawan, kalau mereka melawan cakap kami, khususnya cakap saya lah, dengan idea-idea hujah-hujah ke, saya boleh handle. Perit lah, tapi saya boleh proses benda tu. Kerana memang daripada kecil pun anak-anak kami ni memang dilatih untuk berani berpendapat. Tapi kalau ada melawan itu bukan dengan hujah tetapi dengan perangai yang saya tak suka, dengan bahasa kasar, bahasa kesat, itu antara ujian kita membesarkan anak remaja. Saya tidak akan berhenti berharap kepada perubahan, berdoa dan cuba untuk make sure rumah kekal sebagai tempat yang selamat untuk mereka. Cakap senang tapi nak buat tu is very challenging. Namun apakah ada di antara perangai-perangai yang ditunjukkan oleh anak-anak ni merupakan simptom kepada ADHD? Saya tak tahu. Selagi mana ia tidak menjejaskan pembelajaran mereka, mungkin okey lagi lah. Pengetahuan mereka bahawa ayah mereka adalah seorang ADHD, saya harap they keep that in mind supaya bila mana mereka perlukan kepada intervention pada masa akan datang contohnya, dan mereka tahulah dalam keturunan tu ada ADHD kan. Apapun, saya rasa sebagai seorang parent yang ADHD, you should be more careful in monitoring your emotion, your negative thought. Make sure that you have proper support around you to control the situation. Itulah sebabnya bila seseorang itu ada ADHD, ada simptom, bila dia berusaha untuk mendapatkan diagnosis, janganlah pesimis ataupun skeptik. Dan faktor yang juga menyedihkan ialah ADHD dewasa ni sesuatu yang bukan prioriti di dalam sistem kesihatan di kebanyakan tempat, termasuklah dekat island ni juga, yang menyebabkan sangat sukar untuk
diagnosis ADHD dewasa dibuat di hospital kerajaan. Dan bila dia dibuat di hospital swasta, stigmanya ialah hospital swasta memang kerja buat duit dan easily diagnose orang ADHD and then terus makan ubat. Oleh kerana kita dah dewasa dan kalau kita terima diagnosis ADHD itu, gunakan diagnosis itu untuk kita kawal diri kita, kita improve diri kita, but don't put hope too much to change the world's opinion about us or against us. It's okay. Give them time. Kalau berubah, berubahlah. Kalau tak berubah pun tak apa. Harapnya dah ada air lah dekat rumah sebab semalam ada paip pecah besar. Satu nis tak ada air. Aduh, semalam beli pizza, tak berani nak masak. Pagi ni nak siapkan bekal lunch box anak-anak, saya tak ada pilihan. Roti pun ada berapa keping je, tak cukup untuk budak-budak tu. So, saya kena juga goreng nasi. Dah goreng lah tapi tak kemas lagi dapur sebab takut tak ada air. Biarlah dulu. Khair insyaAllah. Sajalah saya buat video dalam kereta ni. Satu, saya nak relax sikit bercakap. Kemudian yang keduanya, dekat tingkap tu sahabat-sahabat nampaklah sikit-sikit pemandangan. Sebab ada juga orang bagi feedback, kata video saya ni agak membosankan bila mana kat belakang tu kosong je, dinding dapur kan. Nak buat kat luar pula sebab selalu hujan. Dan the only time yang saya memang akan keluar ialah bila rutin menghantar anak ke sekolah lah. Alhamdulillah sampai dah ke kawasan rumah kami. InsyaAllah sebentar lagi rakaman hari ketiga untuk online course Iman Publication pada mengupas buku Sisi Berakhlak yang Hilang. Syabas kepada Iman Pasukan Produksi kerana curate soalan-soalan yang dahsyat-dahsyat yang membantu untuk mencabar saya dan elicit idea-idea yang nak dikupas dalam buku. InsyaAllah it's gonna be a good one. Kalau sahabat-sahabat berkelapangan dan ada keupayaan, daftarlah di dalam kursus berkenaan. InsyaAllah bermanfaat. So, terima kasih. Saya pun dah sampai dah kat rumah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Thank you so much kerana bersabar dengan video saya yang panjang ni. Saya tak tahu berapa orang yang tengok sampai habis. Of course, data bagi tahu ramai orang yang berhenti separuh jalan lah. Macam tengok sekerat video saya, lepas tu banyaklah benda lain nak buat kan, lalu diberhentikan. It's okay. Mana-manalah yang bermanfaat insyaAllah. Alhamdulillah.